guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Pendedahan terkini sahabat-sahabat semua ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, isu kecurian REE Fornusi, dikatakan dalam sidang media yang dilakukan oleh Saifuddin bahawa kertas siasatan telah pun dibuka dan kita menunggu ya hasil siasatan ini sebab terlampau banyak ya yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin, bukti-bukti yang nyata tentang penyelewengan dalam kecurian ya di dalam REE ini yang berlaku di negeri Kedah di bawah pentadbiran Sanusi ya dalam masa 2 tahun ini sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua sidang media ini. Adilan digerakkan utama kami untuk mengisi slot sidang media. Saya masih lagi membuat kenyataan berkisar kepada satu tajuk saja, masih dalam perkara insiden kecurian REE di Bumi Kedah. Saya nak mulakan dengan bahawa setelah beberapa siri pendedahan yang saya buat, saya nak letakkan balik perspektif yang kekat sesuai dengan kerangka yang saya nak bawa. Okey. Yang pertama ialah saya nak tanya dengan Menteri Besar Kedah sendiri, apakah beliau sedar bahawa sepanjang beliau memberi reaksi terhadap pendedahan dan persoalan yang saya bangkitkan, saya nak tanya apakah MB sedar yang secara tidak langsung beliau telah pun memposisikan diri ataupun meletakkan diri sebagai enabler ya, terhadap insiden kecurian REE di Bumi Kedah ini oleh syarikat-syarikat dan individu-individu yang mesti besar lantik ya. Dan ini berpunca daripada barangkali kerana tak cermatnya beliau dalam menguruskan perkara ini. Saya gunakan istilah tak cermat ya. Baik, kalau rakan-rakan media sedia maklum, ketika Menteri Besar membuat pengumuman tentang penemuan REE bernilai berbilion ringgit di Bumi Kedah, satu ketika dulu yang memberikan satu hebahan permulaan tentang penemuan REE yang cukup tinggi nilainya, 60-an bilion lah masa itu ya. Permulaan yang bagus menceritakan pada rakyat Kedah tentang potensi hasil bumi baru ini. Tapi hari ini Menteri Besar seolah-olah mengizinkan kecurian REE ini berlaku di depan mata, di depan hidungnya sendiri. Dan apakah Menteri Besar mahu rakyat Kedah hari ini percaya bahawa kecurian REE yang berlaku ya hampir 2 tahun ini dilakukan oleh orang luar tanpa bantuan oleh MB ataupun orang-orang kanannya? Saya nak tanya, apakah MB sekarang ni dia nak rakyat Kedah percaya bahawa kecurian REE itu berlaku dah lama, dah masuk tahun kedua, dan apakah dia nak percaya bahawa dia nak rakyat Kedah percaya bahawa ini dilakukan oleh orang luar tanpa bantuan oleh MB sendiri dan oleh orang-orang kanannya? Ya. Jadi soalan saya kepada MB, apakah beliau sudah membuat anggaran berapa juta kehilangan hasil kepada negeri Kedah selama kecurian ini berlaku? Beliau mesti ambil tanggungjawab. Beliau tak boleh nafikan, tak boleh ada denial syndrome. Beliau mesti tampil mengambil tanggungjawab. Yang pertama adalah dia kena buat anggaran berapa sudah nilai kerugian kehilangan hasil kepada negeri Kedah selama insiden ini berlaku ya. Untuk dia menafikan tak mungkin. Ada tak barang kes? Ada. Ditemui di mana? Di tempat kejadian. Berapa banyak? 360 kampit. Sebelum itu yang dibawa oleh lori
pada 26 bulan 9 tahun 2022. Berapa banyak? 160 kambing. Ya. Berapa harga pasaran ini? 1 kilo RM7,000. Ya. Itu yang ditemui. Soalan kita adalah sudah berapa lama hari ini? Kalau tidak, tak mungkin agensi-agensi penguatkuasa telah masuk bertindak. Satu, Jabatan Mineral dan Galian sah telah membuka kertas siasatan. Saya difahamkan sekarang kertas itu ada pada penasihat undang-undang kementerian. Yang kedua, Jabatan Hutan Negeri Kedah sah telah membuat siasatan. Ya. Dan berakhir dengan pertuduhan dan dikenakan kompaun. Ya. Yang ketiga, Jabatan Immigration Malaysia Cawangan Negeri Kedah telah membuat tangkapan, telah membuka kertas siasatan dan telah pun membuat pertuduhan. Dan sebahagian pada mereka sekarang menghuni penjara di negara kita. Okay. Yang keempat, tangkapan pihak polis membawa kepada sebahagian mereka itu ditahan di bawah ATIPSOM, undang-undang yang lebih serius, iaitu melibatkan elemen pemerdagangan manusia. Dan SPRM sendiri telah pun melakukan beberapa siri tangkapan terhadap orang-orang yang dekat dengan Menteri Besar. Walaupun dia kata relax, dia tenang saja, tapi dia lupa bahasa badannya itu tak mencerminkan begitu. Bahasa badannya menempatkan keresahan yang tak boleh dilindungi. Ya, sistem politiknya, ketua eksekutif MBI-nya. Jadi agensi-agensi penguatkuasa ni telah pun menjalankan tindakan-tindakan mengikut akta-akta di bawah kawal mereka terhadap insiden kecurian. Masihkah Menteri Besar mahu menafikan? Ya. Jadi saya kata bahawa lebih tragis lagi, pencuri itu bukan orang Kedah, orang luar, tapi diberi akses kepada kawasan hutan simpan Kedah, hutan simpan Kompartmen 12 Bukit Enggang milik MBI. Ya, dan those are a Chinese businessman yang they come as a Chinese businessman and to be granted land use opportunities in Kedah. By whom? By the Menteri Besar himself. Bagaimana? Sebab dia facilitate through surat kepada Kementerian Dalam Negeri and helping them with the necessary immigration clearances untuk mereka berada di sini. Dan dalam dokumen itu jelas majikan mereka adalah MBI, Menteri Besar Incorporated. So macam mana Menteri Besar kata dia tak tahu, dia tak terlibat? Impossible, because dia telah terlibat secara faktanya. We have a document. Dia facilitate pencuri itu melalui surat dia kepada MBN. Dengan cara apa? Dengan cara helping them with the necessary immigration clearances. Sebab itu mereka datang ke sini sebagai pemegang pas lawatan iktisas, PLIK, PLIK. Okay. Dan ini antara yang ditahan oleh agensi penguatkuasa. Jadi saya lontarkan, ya, pencuri ini bukan orang Kedah. Dia diberi akses masuk kawasan itu because dia adalah majikannya adalah MBI. Okay. Dan granted land use opportunities in Kedah. So dia kena konsisten bab ini. Dia kena tampil untuk memberikan beberapa penjelasan kerana rakyat negeri Kedah layak untuk mendapat maklumat yang tepat dan sahih daripada mulut Sanusi sendiri. Berdasar pada siri pendedahan ini yang saya telah build up the narrative, share beberapa fakta, more to come. Ya. Sebab pada saya pilihan gaya di negeri Kedah ini bukan sekadar meletakkan siapa pemimpin, tapi sebaliknya meletak seorang pemimpin yang betul-betul boleh mengurus tadbir negeri dengan baik, termasuk menguruskan hasil negeri dengan baik. Terima kasih. Datuk Sri, sebelum ini dinyatakan pencurian itu berlaku dalam hutan, siapalah yang pantau dalam hutan apa semua tu. Mungkin Datuk Sri ada gambaran tak
sebab rakyat pun mungkin tak tahu nak masuk situ, mungkin boleh masuk dengan senang-senang je. Datuk Seri ada gambaran tak bagaimana sebenarnya untuk masuk tanah MBI itu? Baik. 3 hari lepas, untuk makluman rakan-rakan media, saya sendiri ditemani oleh pasukan polis masuk sendiri ke lokasi insiden kecurian itu. Okay. Diatur oleh Ketua Polis Negeri Kedah kerana siri-siri tangkapan itu melibatkan kes itu, dan di situ saya boleh tengok sendiri daripada jalan besar dia ada satu pos pengawal keselamatan. Kemudian pos itu, sebab premis itu adalah premis MBI, Multi-Buka Incorporated. Logically speaking, siapa yang letak kawalan keselamatan itu? MBI lah. Okay. Dan untuk sampai ke lokasi di atas bukit itu, dia kena melalui 4 pagar keselamatan. 4 tapisan. Baik, ya. Kesemua 360 kampit mineral REE ini yang dirampas oleh agensi penguatkuasa pada 30 atau 31 Januari tempoh hari adalah yang ditemui di tempat kejadian itu, tetapi 26/9 lori yang ditahan itu dia ditahan di luar, dan apabila pemandunya ditanya, dia kata dia bawa 185 guni REE ini dari hutan simpan Bukit Kedah. Maknanya pemandu ni yang lorinya BJG 4176 ni, dia melepasi 4 kawalan pagar keselamatan. So bayang tengok So maknanya macam kondon insiden kejadian. Tanah milik siapa? Menteri Besar Incorporated. Dia bagi right kepada siapa? Jentik Sendang Merhad. Jentik bagi pada siapa? Mahir. Ini dia sahabat semua, pendedahan yang begitu padu ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ya berkaitan dengan kecurian REE di negeri Kedah. Dengan begitu banyak bahan bukti yang telah ditemui, akhirnya hari ini Kertas Siasatan sebenarnya telah pun dibuka, walaupun Sanusi memberikan pelbagai alasan, tidak tahu, tidak terlibat. Ya, tetapi amat mustahil ya seorang menteri besar tidak terlibat ya, sedangkan surat untuk membawa surat permohonan untuk membawa orang-orang Cina dari China ini adalah datang daripada permohonan Sanusi sendiri. Jadi kalau dia katakan dia tidak tahu semua itu, ini adalah satu pembohongan, satu penafian yang tidak berfakta, dan kerana itu ya, walaupun dia membuat penafian, Kertas Siasatan sebenarnya telah pun dibuka ya berkaitan dengan perkara ini sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita ikuti perkembangan seterusnya, apakah jawapan dan juga hasil ya siasatan yang telah pun sebenarnya telah dibuat ya dalam isu ini. Jadi kita akan update dan kita akan tunggu dari masa ke masa ya berkaitan dengan isu perkara kecurian Rivonusi ini sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantik lebay-lebay, geng sapu bersih ya, termasuk juga geng Takut Anwar. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.